Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Puan Nidin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan perniagaan bagi membantu anda untuk menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua maklum, setiap perniagaan akan menanggung kos. Dan kos ini mengeluarkan sumber-sumber daripada perniagaan dan boleh menyebabkan keuntungan kita berkurangan ataupun sekiranya kita gagal menguruskan kos dengan betul, perniagaan juga mungkin menghadapi kerugian. Jadi memahami jenis-jenis kos, bagaimana kos-kos ini bergelagat adalah penting di dalam pengurusan perniagaan dan menggunakan maklumat-maklumat kos yang tepat adalah penting apabila kita membuat keputusan-keputusan ataupun mengambil tindakan-tindakan bagi memperkukuhkan lagi perniagaan untuk meningkatkan lagi keuntungan perniagaan dan menjadikan perniagaan kita lebih lestari. Sebelum kita teruskan, sekiranya anda mendapat manfaat dan faedah daripada video-video yang dikongsikan di channel ini, maka kongsikanlah lagi video-video kami dengan rakan-rakan usahawan anda agar kita dapat sebarkan lagi ilmu-ilmu berkenaan dengan ekonomi dan bisnes dengan tujuan untuk memperkukuhkan lagi keusahawanan di negara kita. Jadi kita semua faham setiap perniagaan kena tanggung kos. Cuma apakah jenis-jenis kos, bagaimanakah ianya bergelagat dan bagaimana ianya membantu kita dalam membuat keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan di dalam perniagaan. Kos boleh dibagikan kepada tiga. Yang pertama ialah kos tetap. Kos tetap ini ialah kos yang perlu kita tanggung. Tak kira sama ada perniagaan kita ada aktiviti atau tidak, sama ada kita buka perniagaan atau tidak, kos-kos ini tetap kita kena tanggung dan bayar. Sebagai contoh mudah ialah sewa pejabat. Apabila kita telah sewa pejabat, kosnya ialah berkadar dengan masa. Biasanya kita bayar sewa dalam tempoh sebulan. Jadi dalam sebulan tu, sama ada perniagaan kita memuncak ataupun tidak ada langsung aktiviti-aktiviti perniagaan, kita tetap kena bayar sewa. Contoh satu lagi ialah gaji pekerja. Biasanya kita bayar gaji pun berdasarkan kepada tempoh masa juga. Jadi sama ada pekerja itu aktif atau tidak, membawa masuk jualan atau tidak, menimbulkan masalah atau tidak, kosnya tetap kita kena bayar. Jadi lagi banyak kos tetap yang ada dalam perniagaan, maka lagi banyaklah kita kena jana keuntungan daripada jualan kita untuk menanggung kos-kos ini. Jadi kos yang tetap ini biasanya diistilahkan sebagai overhead perniagaan. Maknanya macam mana pun kita kena tanggung kos-kos ini. Yang kedua ialah kos berubah. Kos berubah ini ialah kos yang berubah berkadar dengan aktiviti-aktiviti perniagaan. Jika dalam konteks pengeluaran, ada kos-kos yang akan bertambah sekiranya aktiviti pengeluaran bertambah. Dan apabila aktiviti pengeluaran menjadi kecil, maka kos-kos ini juga menjadi kecil. Contohnya bahan mentah, buruh yang digaji secara langsung untuk pengeluaran. Jadi biasanya ini akan berkadar dengan tahap pengeluaran di dalam perniagaan. Jualan pun sama. Sekiranya kita membayar komisen kepada jurujual kita dengan kadar yang tetap, apabila jualan kita meningkat, kita akan membayar kos yang lebih tinggi kepada mereka berbanding sekiranya jualan kita rendah. Ya, jadi dan juga dalam aspek pemasaran pun sama ya. Jadi memahami kos yang berubah berkadar dengan aktiviti ini penting sebab sekiranya aktiviti bertambah, kita kena bayar dengan lebih banyak. Sekiranya aktiviti berkurangan, kita bayar dengan lebih kecil. Kos yang ketiga ialah kos yang berada di antara kos berubah dengan kos tetap. Ini dipanggil kos semi berubah ataupun separa berubah. Apakah contoh-contohnya? Kita ambil bayaran elektrik di pejabat.
Biasanya di dalam pejabat yang moden ini ada pelbagai alatan elektrik yang kita kena hidupkan, sama ada orang di pejabat atau tak ada orang di pejabat, maka alat-alat ini sentiasa menggunakan kuasa elektrik. Jadi apabila tidak ada aktiviti perniagaan, kos elektrik kita ada pada satu tahap yang tertentu. Tetapi apabila pejabat sibuk, ramai pekerja, guna telefon, guna mesin fotostat, guna komputer dan lain-lain lagi, maka penggunaan elektrik akan meningkat. Jadi jika kita kaji kos seperti ini, dia ada elemen tetap dan dia ada elemen berubah. Jadi inilah sebabnya ianya dinamakan kos semi berubah ataupun separa berubah. Ini ada di mana-mana dalam perniagaan, ada dalam peringkat pemasaran, ada dalam peringkat pengeluaran, ada di peringkat pentadbiran. Jadi perkara-perkara ini kena dikaji dengan teliti agar kita dapat memahamilah yang mana yang tetap dan mana yang akan bertambah dengan pertambahan aktiviti perniagaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan memahami 3 jenis kos dan bagaimana mereka bergelagat, ianya akan memandu kita dari segi macam mana kita nak menjadikan perniagaan lebih efisien, bagaimana kita nak menambah keuntungan dan bagaimana kita nak menguruskan risiko. Contohnya, bagi kos-kos yang berubah berdasarkan dengan aktiviti perniagaan kita, kita mungkin mahu berbincang dengan pembekal supaya jika aktivitinya bertambah, jika belian kita bertambah, kita nak dapatkan diskaun misalnya. Jadi ini akan menjadikan kos kita lebih rendah walaupun aktivitinya meningkat. Dalam masa yang sama, bagi kos-kos tetap, kita tak boleh nak hapuskan kos-kos itu, tapi kita boleh tambahkan aktiviti perniagaan yang membawa masuk keuntungan. Jadi kalau kita dapat tingkatkan aktiviti, tingkatkan produktiviti pekerja, maka lebih banyak dana yang masuk, lebih banyak keuntungan yang dibuat, dan ini menjadikan kos-kos tetap ini bukannya menimbulkan risiko kepada perniagaan. Jadi inilah di antara contoh-contoh berkenaan dengan kos dan gelagat-gelagat mereka yang akan membantu kita membuat pelbagai keputusan dalam perniagaan, samanya dari segi pengeluaran, dari segi jualan ataupun dari segi pentadbiran dan pengurusan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada video ini, sebarkan video ini di kalangan rakan-rakan usahawan anda, ajak mereka beramai-ramai untuk subscribe channel Pok Nidin agar kita perkukuhkan lagi keusahawanan di negara kita dengan ilmu-ilmu yang berkualiti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.